Makkahul Mukarramah, tanah suci Makkah, ya Makkahul Mukarramah. Panggilan haji telah tiba lagi, menunaikan ibadah panggilan Baitullah, tanah suci Makkah, ya Makkahul Mukarramah, tanah suci Makkah, ya Makkahul Mukarramah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anak pelajar yang dikasihi sekalian, InsyaAllah pada ruang dan kesempatan ini kita akan meneruskan sukatan pelajaran pendidikan Islam bagi tingkatan 4 bidang fiqh pelajaran ke-13 tajuk haji dan umrah merujuk kepada garis masa haji tamattu siri 3. Selepas sesi pembelajaran ini, pelajar sepatutnya boleh menerangkan kaifiat pelaksanaan haji tamattu dan merumuskan hikmah pelaksanaan haji dan umrah. InsyaAllah sama-sama kita ikuti garis masa haji tamattu. Yang pertama merujuk kepada tarikh 6 Zulhijjah. Bulan Zulhijjah merupakan bulan di mana umat Islam mengerjakan ibadah haji setahun dalam tempoh sekali dalam setahun. Pada bulan Zulhijjah merupakan bulan yang terakhir dalam kalender tahun Hijriyah. Dan pada 6 Zulhijjah, jemaah haji yang mengerjakan ibadah haji tamattu akan mengerjakan haji pada bulan Zulhijjah. Berniat haji dan ihram umrah, kemudian melaksanakan sehingga selesai. Seterusnya, setelah selesai mengerjakan umrah pada tarikh 8 Zulhijjah, jemaah haji akan berniat ihram haji di tanah haram iaitu di Mekah. Seterusnya, bila mereka berniat ihram, maka mereka dilarang melakukan perkara-perkara yang menjadi larangan di dalam ihram haji. Jemaah haji sepatutnya mengambil pendekatan berhati-hati agar tidak melakukan larangan-larangan tersebut. Terdapat 14 perkara yang termasuk dalam larangan yang masa berada di alam ihram haji. Pada tarikh 9 Zulhijjah, jemaah haji akan bergerak ke Padang Arafah untuk mengerjakan ibadat, yang ini wukuf di Padang Arafah, yang ini berada di Padang Arafah. Pada 9 Zulhijjah, dan jemaah haji akan melaksanakan ibadat melontar di Jamrah. Pada 10 Zulhijjah, jemaah haji akan bermalam di Muzdalifah. Jarak di antara Arafah dan Muzdalifah lebih kurang 6,5 km. Seterusnya, jemaah haji melaksanakan ibadah melontar di Jamratul Kubra, melaksanakan ibadah bersyukur. Seterusnya, melaksanakan tawaf ifadah dan mengerjakan ibadat sa'i. Perjalanan haji diteruskan dengan tarikh pada 11 Zulhijjah. Jemaah haji seterusnya akan melontar di ketiga-tiga jamrah dan seterusnya bermalam di Mina. Semasa berada di Muzdalifah, jemaah haji telah bersiap untuk mengutip batu bagi tujuan melontar. Di ketiga-tiga jamrah pada 12 Zulhijjah, seterusnya bermalam di Mina. Perjalanan haji diteruskan pada 13 Zulhijjah, yakni pelaksanaan melontar di ketiga jamrah dan bermalam di Mina juga boleh dilaksanakan pada 13 Zulhijjah. Merujuk kepada spektrum ilmu, tawaf terbagi kepada 3. Yang pertama, tawaf ifadah, yakni tawaf rukun. Yang kedua, tawaf
Qudum, iaitu selamat datang. Dan dalam perhatian kita sekarang, paparan yang anda lihat merujuk kepada tawaf wida', iaitu tawaf yang dilaksanakan apabila kita hendak meninggalkan kota Mekah dan kembali ke tanah air. InsyaAllah selepas ini kita teruskan paparan untuk melihat kaifiat pelaksanaan haji tamattu'. Yang pertama bermula dengan niat ihram, dilaksanakan oleh jemaah haji. Seterusnya melaksanakan ibadat wukuf di padang Arafah. Paparan yang berwarna kuning seperti mana yang anak pelajar lihat merujuk kepada rukun haji, dan yang berwarna ungu itu adalah wajib haji. Seterusnya wukuf di padang Arafah pada 9 Zulhijjah, dan seterusnya pergi kepada 10 Zulhijjah merujuk kepada bermalam di Muzdalifah, seperti mana yang telah kita saksikan sebentar tadi. Paparan pada nombor 2 itu merujuk kepada ibadah, iaitu berada yakni wukuf di padang Arafah pada 9 Zulhijjah. Seterusnya pada 10 Zulhijjah bermalam di Muzdalifah. Kita teruskan dengan wajib haji yang seterusnya, ialah ibadat melontar di Jamrah semasa berada di Mina, seterusnya bermalam di Mina. Perkara yang kelima, sebagaimana susunan rukun haji yang berwarna kuning merujuk kepada mengerjakan tawaf pada 13 dan 14 Zulhijjah, seterusnya mengerjakan sa'i, dan diteruskan dengan rukun yang seterusnya, iaitu bergunting. Ibadah haji disempurnakan dengan melaksanakan semua rukun dengan tertib sebagaimana yang sepatutnya dilaksanakan di dalam ibadah haji. Setiap pelaksanaan haji sangat penting diberi perhatian oleh anak-anak pelajar, kerana tajuk haji merupakan salah satu tajuk yang akan berada di dalam kertas peperiksaan dan merupakan soalan yang lazim berada dalam kertas peperiksaan SPM. Kefahaman anak-anak pelajar dalam kaifiat pelaksanaan haji akan banyak membantu pelajar untuk memahami pelaksanaan haji tamattu' dan juga pelaksanaan ibadah haji secara keseluruhannya. Terusnya, paparan ditunjukkan adalah suasana ibadah haji di Masjidil Haram di Mekah. Seterusnya, pemandangan wukuf di padang Arafah, melontar di Jamrah bagaimana yang anda lihat di dalam paparan berikut. Seterusnya kita lihat ibadah yang seterusnya dilaksanakan, iaitu ibadah bersyukur, tawaf di Kaabah, dan ibadat sa'i di antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Kita teruskan perjalanan pembelajaran kita hari ini dengan melihat hikmah haji. Hikmah haji terbahagi kepada beberapa bahagian. Yang pertama merujuk kepada dari segi rohani. Yang pertama, menghapus dosa dan meraih ganjaran syurga kerana pengorbanan harta dan tenaga dalam melakukan perintah Allah. Tidak ada satu perkara yang sangat didambakan oleh seseorang mukmin melainkan dosa-dosanya dihapuskan dan beroleh sebaik-baik ganjaran dari Allah. Tidak dapat dicapai melainkan dengan pengorbanan harta dan tenaga dan masa demi semata-mata mendekatkan diri kepada Allah. Perkara yang kedua, dari segi rohani, hikmah dari segi rohani ialah menzahirkan ketaatan dan melaksanakan perintah Allah. Dan ketaatan ini tujuannya bagi mencapai kasih sayang dan rahmat Allah dalam kehidupan kita. Ibadah haji sebagaimana kita ketahui merupakan ibadah yang terbesar. Umat Islam berkumpul di kota Mekah melebihi lebih daripada 2 juta umat Islam dalam satu masa. Tidak datang mereka ke Mekah melainkan demi ketaatan dan melaksanakan ibadah yang Allah perintahkan. Hikmah haji daripada segi sosial, saling mengenali umat Islam walaupun berbeza bangsa dan negara. 2 juta umat Islam datang daripada seluruh pelosok dunia. Darang datang daripada benua yang berbeza dan bangsa yang berlainan. Tetapi mereka bersama-sama berada di kota Mekah di dalam waktu yang sama, menunjukkan betapa besarnya syiar Islam dan agama Islam itu dalam mata dunia. Seterusnya, hikmah haji dari segi politik menzahirkan kekuatan umat Islam. Kesatuan umat Islam dapat dilihat dengan jelas apabila mereka datang berkumpul, bertemu, beramah mesra dan berkenalan daripada seluruh pelosok dunia di satu tempat yang sama, menunjukkan kekuatan umat Islam. Hikmah haji dari segi dakwah
Bila pertemuan, perkenalan dan ibadah dilaksanakan secara bersama, benarnya menyemarakkan lagi perkembangan dakwah Islam ke seluruh alam. Kita melihat siaran langsung daripada Masjidil Haram setiap hari dipancarkan seluruh dunia. Bacaan-bacaan imam daripada kota Mekah dan Madinah itu adalah salah satu daripada pembuka mata menyemarakkan perkembangan dakwah ke seluruh dunia. Hikmah dari segi ekonomi merujuk kepada meningkatkan taraf hidup umat Islam dengan menabung dalam lembaga tabung haji Malaysia supaya dana umat Islam dapat ditingkatkan. Di mana kita tahu lembaga tabung haji Malaysia merupakan salah satu agensi yang mendapat pengiktirafan daripada kerajaan Arab Saudi antara pengurusan tabung haji pengurusan haji yang terbaik di dunia dalam menguruskan tabungan dan dana bagi umat Islam mengerjakan haji setiap tahun. Dalam masa yang sama, pelaksanaan ibadah haji dapat dilaksanakan dengan lebih sempurna dan teratur. Perkara yang kedua, hikmah haji daripada segi ekonomi meningkatkan dana umat Islam dan mewujudkan sumber pendapatan baru. Tabungan dan dana umat Islam dapat digunakan untuk pelaburan kepada meningkatkan ekonomi dan pelaburan-pelaburan yang boleh meningkatkan tabungan dan keuntungan kepada tabung haji dan seterusnya dimanfaatkan oleh semua pemilik dana di dalam tabung haji. Apa yang berlaku dalam kehidupan kita, apa yang kita laksanakan dalam kehidupan kita, semuanya membawa kepada kita ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan perkongsian dan juga paparan yang kita lihat sebentar tadi sedikit sebanyak boleh membantu pelajar untuk memahami dan seterusnya membantu pelajar dalam pembelajaran dan juga memahami tajuk ibadat haji dan umrah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.